Kaitan? Apa kaitan kenapa Maran mengeluarkan kenyataan perkampungan Cina dan mengaitkannya dengan komunis? Saya minta Muhammad Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina, perkampungan Cina. Puan Yang Pertua, saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Apa perkaitan perkampungan Cina dengan komunis? Duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan kenyataan itu dibuat mengaitkan komunis dengan perkampungan Cina. Kenapa? Saya nak beritahu bahawa sejarah penubuhan Kampung Baru Cina dan saya terlibat masa itu. Bagaimana kita nak neutralize pengaruh komunis di kalangan Timbalan yang dipertua. Bukan semua. Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan saya ceritakan sejarahnya. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Orang Cina jadi mangsa, dikurung di tempat kurungan, bukan kampung baru nama cantik. Dia menghilangkan saya pun bangsa. Rumah terpaksa dirobohkan secara paksaan, dipindah ke tempat kurungan. Namanya Kampung Baru tapi tempat kurungan British. Ini sangat menyinggung hati orang-orang Cina. Kita jadi mangsa. Speaker minta dia tarik lah speaker. Kamu baru. Ni Marang ni minta dia tarik balik ni. Tak betul tu. Apa tak betul? Saya tak betul. Saya terlibat dengan jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Itu fitnah sebenarnya tu. Fitnah. Fitnah. Sejarah dia. Tak betul. Puan Speaker, ulangan yang tak tahu sejarah. Komunis orang Melayu pun ada komunis. Okey, Datuk Yang Pertua, saya bagi tajuk lain. Tak betul Marang ni. Yang dipertua. Minta dia tarik balik speaker. Sebelum saya masih lagi berpegang kepada bantahan saya, kenyataan kita mewujudkan kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru Melayu Cina ini untuk mewujudkan perpaduan. Tak ada kena-mengena dengan komunis. Maran jangan putar belit. Jangan putar belit. Tolong tarik balik kenyataan itu. Ubah silibus sejarah. Ni Menteri Pendidikan tak, masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? Okey, Yang Mat. Masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? 33 bulan dulu kenapa tak ubah? Itu faktanya. Kenapa tak ubah? Kenapa? Hulu Langit sila duduk. Macam pun duduk. Ulangan mengelirukan sebab kita tak lawan, tak tentang bak kutih. Kalau jenis yang halal, yang ini halal lah. Yang kita petikai ialah bila disebut dekat Parit Buta tak ada Cina ke? Parit Buta tak ada Cina. Sudah, sebentar. Yang Berhormat Ulul Langat, Yang Berhormat Parit Buta, Yang Berhormat Buta, saya dah faham apa yang Berhormat nak sampaikan. Bak ni Ipoh Timur. Tolong jelaskan apa maksud bak tu. Terima kasih Ulul Langat. Bak ni dalam bahasa Hokkiennya, bak tu daging. Bukan seperti yang cuba diputar belitkan oleh rakan-rakan sebelah sana, katanya khusus dan spesifik daging khinzir. Itu salah. Bak dalam bahasa Hokkien tu bermaksud daging. Kalau tu bak, itu Hokkiennya daging khinzir. Guba itu daging lembu. Jadi setuju tak Ulul Langat kalau dikatakan mereka ni sebenarnya menipu, cuba nak memutarbelikkan untuk mewujudkan sentimen ketegangan dan kebencian, seolah-olah bak ni daging khinzir yang sebenarnya tipu oleh sebelah sana. Saya tahu sebab saya Hokkien. Depa tahu tak? Peraturan mesyuarat lagi sekali. Asyik peraturan je bila nak sudah ni. 35.6. Ini tak tengok cerita Jackie Chan ni. Beliau menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, ini adalah satu perkara yang sudah selesai. Memang di dalam perlembagaan tidak ada peruntukan bahawa mana-mana golongan tertentu saja boleh menjadi Perdana Menteri. Itu semua kita faham. Tapi kenapa dibangkitkan perkara yang boleh menimbulkan suasana yang mengelirukan? Lebih-lebih lagi, pemimpin yang sama ini 3 hari selepas kenyataan yang pertama tadi 13-12, pada 16/12 mengatakan tajuknya, Kit Siang akui mustahil bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Apa tujuan dibangkitkan perkara yang menimbulkan satu sensitif
di dalam masyarakat. Sebaliknya beliau Peraturan Dewan 36/12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Sejarah menunjukkan bahawa Kota Baru, dasar kerajaan mengenai cadangan pilihan raya kerajaan tempatan ini, adakah ia masih menjadi agenda kerajaan sekarang ini? Isu yang ketiga yang juga saya perlu sebutkan ialah pandangan daripada seorang pemimpin daripada parti dalam kerajaan juga, yang juga ahli parlimen dalam Dewan ini, yang mencadangkan supaya kerajaan melantik pakar bukan Islam untuk menduduki jawatankuasa kaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat enactment syariah. Persoalan saya, apa perlunya perkara-perkara yang seumpama ini yang memang diketahui keadaan dan kedudukannya. Itu peraturan Dewan yang bukan peraturan Dewan. Listen. Program kena baru saja arah. Lah. Baik. Dia bocor. Nanti bagi fair. Okey. Saya yang perisai di sini ialah saya. Ya, Saya buat keputusan. Tapi. Saya bagi peluang sekarang. Peluang Jadi, lepas tu saya nak buat keputusan. Ya, jadi adakah kenyataan itu dibiarkan kerana Yang Berhormat Kota Baru cuba mengelirukan Dewan Yang Mulia ini? Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa tidak boleh, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Alin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik baliklah. Tapi maknanya undang-undang lain itu pakai contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah Hulu Terengganu. Baca dulu. Ini tak baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya betul. Kalau saya tak check tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah nak cerita pasal benda ni, baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu adalah seorang senior. Masa saya. Benda ni baca dululah. Okey, bagi. Terus. Dia dah tarik diri dah tarik dah tadi. Saya dah tarik. Okey, stop it dah. Saya bersetuju dengan pandangan beberapa rakan supaya GST dikembalikan semula. Biar atas apa nama sekalipun, kerana ia terbukti bahawa sistem percukaian tersebut lebih telus dan sekaligus dapat mengimbangi fiskal kerajaan melalui kutipan hasil. Semasa beliau jadi Perdana Menteri, mengapa tidak pengenakan cukai GST kampas ini? Minta. Kalau betul-betul nak laksana, kenapa semasa beliau jadi Perdana Menteri tak laksana? Minta tanya. Apa dia soalan dia? Mengapa semasa beliau jadi Perdana Menteri tidak laksanakan cukai GST pada masa itu? Saya ingat YB tak baca statement dalam media pun. Kita dah, waktu itu kita membuat statement ataupun kenyataan bahawa Kabinet telah pun membincangkan soal isu GST dan sedang diperhalusi.